إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلاة وسلاما على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, pertama kali kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dan memanjangkan umur kita melewati bulan Ramadan al-Mubarak yang baru lalu. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kali keduanya, Allah taala menyelamatkan dan memanjangkan umur kita sehingga kita lewati, kita lalui bulan Syawal yang mana kita dapat sempat berpuasa 6 hari. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Maka alhamdulillah, sampai di hari ini InsyaAllah semua kita telah pun selamat menunaikan fardu Ramadan dan juga sunat Situ Syawal InsyaAllah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan sekalian, hari ini telah pun masuk dua Zulqa'dah. Setengah patiting itu takwin 1 Zulqa'dah. Telah kita lalui Ramadan sebulan lebih, dan 2 bulan lah, Ramadan, Syawal. Dan bagaimana perasaan kita, terutama saya sendiri lah, cuba tepuk dada, tanya selera kita masing-masing, tahu mana kita. Ramadan yang baru lalu, Masya Allah, ibadat kita cekat kita buat. Tak biasa habis sebulan sekali khatam Al-Quran, barangkali ada sampai 4-5 kali, sampai 10 kali pun ada. Salat, Masya Allah, salat tarawih 30 malam cukup, alhamdulillah. Dan segala sesuatu kita buat begitu senang, begitu cinta dan begitu suka kita dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Ramadan berlalu, apakah perasaan di hati kita masing-masing masih sama Ramadan dengan bulan Ramadan? Apa dengan bulan Zulqa'dah yang kita kecapi hari ini? Masih sama tak lagi? Suka baca Al-Quran, masih suka tak lagi? Suka beribadat, masih suka tak lagi? Itu tidak perlu jawapan, kita jawab sendiri masing-masing, terutama saya sendiri. Kita tak sama dengan Nabi SAW. Nabi memanglah dalam satu hadis, hubbibat ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala ciptakan naluri tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa cinta kasih pada bau-bauan yang bau bagus, minyak bau, air wangi. Nabi tak suka. Kau ni tak payah kita boleh beli, ada duit. Kalau Nabi suka pada bau wangi-wangian, kita boleh beli, tak capek-capek. Wan nisa, orang perempuan, Nabi kita bini banyak, memang dia bini banyak, tapi demi dakwah. Kita juga, Masya Allah, tak ada apa ni. Bak kahwin, bak retina dengan minyak bau ni boleh buat belakang sunnah ni. Tapi masalah qurratu ainin, sejuk mata, berasa sedap, berasa syauq, berasa rindu dalam ibadat, kita tak ada mana, terutama saya sendiri. Maka Nabi SAW kata, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku diberikan, dijadikan hati aku ni
Waktu semaya ni masa tenang, sejuk, masa tenang. Sebab tu dalam satu perjalanan, bahkan banyak kali berjalan Nabi itu musafir, ya Bilal, arihna bis salat, wahai Bilal, rehatlah kami dengan solat. Solat tu rehat. Adakah kita merasa rehat? Oi, buat solat teh, ibadah semaya setah. Ada ke tak? Nabi rehat dengan semaya. Kita, semaya kalau nak rehat sebentar, buat tu kita. Terutama saya sendiri sebab tu. Abu Tista kalau semaya pun tak habis lagi waktu. Terrehat setah. Nabi kita semaya tu rehat dia. Oleh tu, sudah barang tentulah kita tak sama dengan Nabi. Tapi walau bagaimanapun, as-salafus soleh, para ulama salaf dulu, dia berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin bagaimana untuk mencapai lazzatul ibadah. Puasa lazat, puasa sedap. Seperti kita makan nasi, Masya Allah, puasa lalu terlalu ibadat. Lazat, puasa sedap, rusuk arid aroy. Tam ibadat tirau tam Allah Subhanahu wa taala. Itu wangi lazzatul ibadah. Nabi memanglah, tapi para ulama salaf telah berusaha. Bagaimana? Dan kita masing-masing lepas Ramadan sudah barang tentu banyaklah dosa kita. Sebab syaitan terlepas daripada belenggu. Kita pun, Masya Allah lah, apabila syaitan lepas daripada belenggu, kita sendiri pun banyaklah kecuaian, banyaklah kesalahan, banyaklah kesilapan. Dan hal ini tak dapat dipungkiri oleh sesiapa pun. Nak ingkar tak boleh. Nak petisin, maidai. Sebab Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik pada tiap-tiap orang anak Adam ni khata'un. Bukan khati'un, khata'un. Sangat-sangat banyak buat salah. Sirah balaghah, khata'un. Terlalu banyak salah dan silap, terlalu banyak dosa dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya. Tapi bukanlah berarti orang yang berdosa tu tak molek dah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan dah kita lepas Ramadan, sebulan. Kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, taubat nasuha. Taubat apa nasuha, taubat yang bersih suci. Perik-perik jambu tu saya dah bila-bila dah. Tak mudah bila-bila. Itu panggil taubatan nasuha. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan sekalian. Bagaimana kita? Ulama mengatakan salah satunya kena mujaharatun nafs. Mujaharatun nafsi, lawan nafsu, bang, mujahadah. Berjihad lawan nafsu kita. Nafsu tiap-tiap orang, Masya Allah. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah sangat-sangat menyuruh untuk buat jahat. An-nafsul ammarah. Oleh tu, bagaimana kita kena lawan? Kena lawan. Apa satu ketika Nabi kata, kita kembali daripada peperangan yang kecil. Dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa dia? Jihadun nafs, iaitu jihad melawan nafsu kita sendiri. Oleh itu, ulama mengatakan untuk mendapat kemanisan beribadat, kelazatan beribadat, sedap ibadat, iaitu mujaharatun nafs. Ibnul Qayyim rahimahullah kata, bahasa dia mula-mula ni, tiap-tiap orang yang menjalani suatu jalan, yang melakukan suatu perbuatan, yang menunaikan suatu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, permulaan dia tu memang susah, tak sedap. Sebab tu pepatah saya kata, jong ya tha thoi, เพราะจุดเริ่มต้นนั้นย่อมยากเสมอ jangan gaduh lemah, jangan gaduh apa, jangan gaduh putus asa bang. Sebab permulaan memanglah payah berlaku. Orang nak menega berjaya bukan menega pak, ada jutawan selalu dak. Kadang-kadang sampai sebulan setahun tak laku, tapi kita istiqamah mujahadah, akhirnya dia berjaya. Begitu juga beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim kata mula-mula kita bersabar, kita bersabar payah. Karena apa? Hati kita belum jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dah liar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila hati dan roh kita panggil ruhul uns, hati kita mulai apa? Mulai jinak dan suka mendekati Allah Subhanahu wa taala,
fasarat qurratu ain, dia akan jadi penyujukan mata panggil. Pasal sedar ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula pasal dia. Oleh itu pertama kali kita mujaharatun nafsi, lawan nafsu kita sendiri. Terutama saya sendirilah, usaha. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Memanglah Nabi kata neraka didindingi oleh benda-benda yang kita suka. Gapo dia suka, itulah neraka. Wa hujibatin naru bil makarih wa hujibatil jannatu bil makarih. Gapo dia itu tak suka je tu sebagai dinding tirai syurga. Kalau kita buka tirai tu, di sana tu ada syurga. Benda yang kita tak suka, qiyamul lail terutama, puasa sunat, zikir, tahlil, hauqalah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang benda ni masuk payah nak sebut. Nak zikir boleh 1000 sehari, nak tahlil boleh 1000 sehari, nak selawat 1000 sehari. Puasa payah, puasa tak gerak, puasa cemuh, puasa cemah. Tapi cakap buah kedai kopi lepas subuh sampai zuhur tak ada puasa kena, puasa lalu molek. Nauzubillah min zalik. Itu di antara kerana hati kita belum dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama hati berdosa. Bagaimana? Bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama salaf dan ulama khalaf semua ittifaq kata wujubut taubati fauran. Wajib kita bertaubat selalu, fauran, selalu. Tanti tandai. Esok jangan belah tu. Sebab taubat adalah suatu kewajipan setiap manusia. Sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang kedua, cara kita berasa lazat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mujaharatun nafs. Yang kedua, suhbatul mujtahidin. Kita bersaing, kita rapat dengan orang bersungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajtinabu al-battalin. Al-battalin. Dan menjauhi orang yang suka membuat benda batil, benda palsu, benda tak molek. Kita jauhi. Sebab tu Ja'far bin Sulaiman ni cucu kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Cucu kepada Abdullah bin Abbas, nama Ja'far bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia kata, "Idza wajadtu qalbi qaswatan." Apabila aku rasa hati aku masa kerah, baca Al-Quran berasa tak sedap, semaya berasa tak khusyuk, nak pergi masjid berasa malah. Belah mana dia buat? Ghadautu, aku pergi kan, fa nazartu ila wajh Muhammad bin Wasi' ka'annahu wajh sukla. Dia berasa kerah hati, jadi jumpa dengan Abdullah bin Wasi'. Abdullah bin Wasi' ni termasuk salah orang panggil ulama, panggil Abbasi, Bani Abbas. Dia kita tengok pada Abdullah bin Wasi' Pak, hati dia pasal mau. Sebab muka Abdullah bin Wasi' ni orang suka beribadat. Dia muka dia murung sama, lemah sama, masa lemah sama. Buah hati kah apa tengok dia. Noyak kata kena cari orang yang kuat beribadat, rajin beribadat, rajin beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok foto. Pak kita dak. Terutama saya seperti tak. Kita ukur Pak, oh dia kerja jadi sungguh, berjaya buat belah mana. Kita dah tengok benda Allah Ta'ala takdir dia, siapa dia kaya, siapa miskin, kita tengok benda, madi kita tengok. Oh dia berjaya sungguh. Kedah apa utih. Tu kereta apa buah. Tersebut tu, tak tengok. Ibadat tak tengok. Masya Allah, dia semaya sunat pun rajin, qiyamul lail tiap malam. Zikir pun rajin, semaya dosa awal semua tiap waktu mari. Masya Allah, kita tak sebut mana tu. Kita tukar jarum kita. Kemtik kita tertukar. Kita tengok pada orang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh tauladan. Jangan tengok orang macam ketebah. Sebab kadang-kadang orang ketebah lebih jahat, lebih buruk, lebih lemah, lebih hina daripada orang dengar. Jangan suka tak orang nak ketebah tu molek laka. Dah, bukan. Cuma gila-gila kita pakai muzakarah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu di antara kewajipan kita. Bukan tak orang nak depan orang terbaik, bukan. Bahkan lebih buruk daripada antum semua. Tapi di atas dasar wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kita usaha insya-Allah kita memperbaiki diri dan memperbaiki sahabat kita, sahabat taulan kita dan sebagainya. Sebagai wa tawasaw bil haqq tadi.
Begitu juga Ibnu Mubarak, salah seorang paling ulama tabi'in juga, orang yang wara. Idza kuntu idza nazartu ila wajhil Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni kenal kita, orang panggil ahli sufi lah. Ahli sufi yang bukan yang yang menyeleweng. Orang kuat beribadat, orang wara. Dan dia bukan molek, asalnya bukan molek. Orang joli juga, dia gila, seorang jariah, seorang perempuan. Siapa tengah malam dia ke apa? Jaga khabar dinding lagi sama orang yang kekasih dia, fan dia lah. Kebetulan dia dengar. Nah, dia dengar orang dia baca Al-Quran tepi rumah orang tina dia. Orang tina apa negara dia. Dengar orang seorang laki-laki sedang baca Al-Quran. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Baca ayat tu. Qala qad an. Dia turun daripada dinding tadi. Jibah dinding bukan orang tamadah. Jahat juga, tak juruh juga. Tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tu juga dia bertaubat kepada Allah taala. Akhirnya jadi orang yang dikunjung dan disanjung disebut siapa Allah ni. Sebab Islam ni, al-Islam mahjub lima qablah. Islam dia tutup lepas dah. Lepas dia tak kira. Umar, kalau sejarah kata Umar biasa bunuh anak, dia tak kira lepas dah. Orang yang paling benci di si Umar, Nabi Muhammad nombor satu. Tapi setelah dia Islam, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dia cinta lebih daripada diri dia sendiri. Hak lepas tak kira. Hak anakut, hak pacuban dengan anakut kira. Lagi akan datang kita berazam. Dalam ni kita cuba ubah diri kita hak tak molek di molek. Hak lepas dah biar. Kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sesal sebagainya. Abdullah bin Mubarak dia kata, aku tengok pada bawa kuasa kerah hati kapak, aku tengok pada Al-Fudail bin Iyad. Tu. Yang dulu tak ada molek mana dia pun. Joli juga, tapi dia bertaubat, akhirnya dia terkenal sebagai orang yang soleh. Ihtaqartu nafsi, aku rasa hina dia ikut. Tidak rasa besar. Tengok Al-Fudail bin Iyad sebagai apa? Fudail bin Iyad rajin, suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa besar diri, tengok apa asal lemah. Ihtaqartu. Rasa aku lemah, rasa tak pakai apa. Itu di antara cara kita nak perung diri kita, nak kai-kai diri kita, nak pertenang diri kita, tengok orang-orang soleh. Lepas ukur dengan kita. Itu di antara suhbatul mujtahidin. Berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang bersungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang ketiga, al-ikthar min nawafil. Banyak melakukan ibadat sunat. Ada hadis kudusi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan seorang hamba yang senantiasa buat mendekatkan diri dia kepada aku, Allah Taala kata, hatta uhibbah. Sehingga aku kasih dia. Apa dah? Bin nawafil, buat benda sunat. Hak Nabi buat, kita buat. Hak sunnah Nabi buat, kita buat. Maka kita buat benda sunat, terutama semaya rawatib ke apa semua, tahajud, qiyamul lail tu, duha dan sebagainya, kita usaha. Apabila kita buat benda sunat, hatta uhibbah, sehingga aku cinta pada dia. Allah Ta'ala perakat diri. Siapa-siapa buat ibadat sunat, maka Allah Ta'ala akan cinta pada dia. Fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila Allah Ta'ala kasih pada seorang, Allah Ta'ala akan kumkrong telinga dia. Telinga dia dengar gapo, Allah Ta'ala kumkrong. Allah Ta'ala jaga telinga dia. Yang mana dia dengar gapo, Allah Ta'ala jaga. Wa basaruhu alladhi yabsuru bih. Dan Allah Ta'ala akan jaga penglihatan dia, mata dia, Tuhan jaga. Tu. Apabila Tuhan cinta, dia jaga berlaku. Pandang cinta, kena rajin buat ibadat sunat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangan dia hendak buat kerja, buat maksiat, gapo tak molek, Allah Ta'ala jaga. Wa rijluhu allati yamshi biha. Kaki dia hendak pergi benda maksiat, dak lakah pergi benda maksiat, Allah Ta'ala jaga. Sebab Tuhan kasih dia. Apa bila Tuhan kasih? Masya-Allah. Wa in sa'alani, gapo dia minta, a'tai la u'tiyannahu, pasti aku beri dia. Wa in ista'adahu
wala in ista'azana ataupun wa in ista'azani la'u'izanna. Kalau dia minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada apa saja, pasti Allah Ta'ala akan melindungi dia daripada benda dia minta lindung. Oleh itu siapa-siapa nak Allah Ta'ala kasih, senantiasa melakukan ibadat sunat banyak. Ni kadang-kadang ada nak semai sunat tak leh qada tahbih. Sampai bila sampai mati tak semaya dah. Hak lepas dah nak qada lagi. Tapi kalau tak kuasa qada, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai taubat nasuha. Lepas tu kita semai sunat. Sebanyak mungkin. Sebab apabila kita lakukan solat sunat, ibadat sunat, maka Allah Ta'ala akan cinta pada kita, kasih kita. Allah Ta'ala khaliqul makhluqat, yang mencipta segala makhluk. Masya Allah. Kalau orang royak, tu nebel tu kemana? Aku kasihlah kamu. Kita habis gamuk. Berdiri bulu rumah. Suka. Ni Allah Ta'ala perakat sendiri. Allah Ta'ala cinta pada orang yang melakukan ibadat sunat. Oleh itu, segera kita. Sabiqu. Badiru. Usaha kita bakat berebut. Rebut apa? Rebut cinta Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk diberikan mana-mana hamba yang suka melakukan ibadat sunat. Hadirin rahimakumullah. Itu di antara 3 sebab kita berasa lazzatul ibadah, berasa sedap ibadat. Suka dan manisnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tadabburul Quran. Ini pastilah. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur. Faham, mengerti dan dapat mengamalkan apa yang dituntun oleh Al-Quran Karim. Di antara Al-Quranul Karim, kita tahu belakang dah buat ni. Ramadan kita masya-Allah renyailah Quran. Kita baca-baca sungguh. Tak sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan masya-Allah tiap-tiap orang sungguh belakang. Orang tak biasa buka Al-Quran, buka Quran. Kemudian lah ni kita cuba tingkatkan satu tangga lagi, tadabbur. Baca dah tahu kuamai kita. Baca dah tahu kuamai. Sebab apabila kita baca tak tahu apa ni, nak berasa lazat tu agak susah sikit. Nah kadang-kadang kita ada Fatihah tak erti makna apa. Waladhdallin, siapa waladhdallin? Alhamdulillah, siapa waladhdallin? Makna apa? Kau tak tahu, besok gitu, baca gitu, tak baca tak sah. Kau datu. Di mana kita nak cari lazzatul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita usaha tadabbur Al-Quran sebanyak mungkin, mengerti, kemudian kita beramal apa yang kita reti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, al-iktsar minal khulwah. Kita banyak banyak mendamping diri dengan Allah Subhanahu wa taala, panggil berkeluar ni duk sorang. Bukan duk ramai-ramai. Duk sorang. Apa panggil sosial seorang terasa bukan neng. Allah dengan kita. Sebab dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang takut pada Allah Taala bil ghaib, duk sorang dia, orang lain tak nampak. Lahum ajrun kabir, bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Oleh itu kita banyak berkeluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkeluar dengan Allah Taala bila sudah tembaran tentu lah. Sepertiga malam akhir tu Nabi kita jumpa duk keluar dengan Allah Subhanahu wa taala, duk munajat ni bisik dengan Allah Taala. Duk cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Duk ringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk rong-riang kepada Allah Subhanahu wa taala, duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala panggil keluar. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala orang tak tahu. Dalam satu hadis yang diceritakan oleh At-Tirmizi, ya ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Jumpa assalamualaikum, sama ada kenal ataupun tak kenal. Wa atimut ta'am, dan we makanlah kepada orang miskin, orang susah payah. Wasallu billahi, dan solatlah kamu billahi, waktu malam. Wan nasu niyamun, sedangkan manusia sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk syurga bisalam, dengan selamat.
Itu ayat fadilatul khulwah, kelebihan khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk dengan Allah taala orang tak tahu. Dan sembahyang tahajud saya yakin. Kalau kita sembahyang tahajud, yakin kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala sebab orang tak nampak. Kecuali kita diroyak pula, itu masalah lain. Kalau kita sembahyang tahajud malam yang gelap, kita seorang bangun, orang lain tak tahu. Nak pergi sedar siapa, nak ria buku apa, orang tak nampak. Allah Ta'ala yang nampak. Kecuali lepas tu kita giroyak ke orang senang, tak ada bangun balik. Oh, kalau bangun sembahyang bojas, masa puas hati, tak ada jalan. Kalau sembahyang sore, bila gerak sungguh, insya-Allah kita tidak ada perasaan ria, nak tunjuk sumah, tak ada. Nak uak orang tak ada, sebab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika panggil Sufyan Ats-Tsauri, ulama hadis Sufyan Ats-Tsauri ni, Sufyan Ats-Tsauri ni ulama fiqh. Dan dia lain, inni la afrahu bil lail idza jaa. Sesungguhnya aku sangat-sangat gembira apabila datang waktu malam. Suka dia, masya-Allah, sebab orang bini baru dah. Suka apa? Suka nak beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaa an-naharu hazantu, bo mana ayat hari aku duka cita, tak boleh beribadat. Sebab ibadat tengah hari tak sama dengan ibadat malam. Sebab ibadat malam ni kita dengan Allah Taala. Tengah hari Zuhur, Jumaat, gapo orang nampak kita. Tak 1%. Supaya dengan ulama salaf mengatakan, ibadat yang aku lakukan aku syak. Belum yakin kata Allah Taala nak terima, sebab kadang-kadang timbul ria, timbul sum'ah. Tapi ibadah orang bagi aku 100% ya ikhlas. Iaitu orang tuduh kita duk cercok gapo, kita tak tahu. Kita ada nak ria gapo, orang kata kita huduh-huduh. Hak tu ya tak aku harap bahawa pahala-pahala demikian itu akan menimbuni hasanat aku di akhirat esok. Orang ada mengupak kita tak tahu. Hak tu 100%. Ikhlas syirak, tak ada ria sikit. Kita tak tahu. Tapi kalau hendak buat orang tengok, maka itu panggil nak kata 100% agak sulit. Nauzubillah min zalik. Itu di antara benda-benda yang kita kena lakukan, usaha nak menimbulkan kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Syekhul Islam dikata fi inna fid dunya jannah. Sesungguhnya dalam dunia ada syurga. Faman lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa tak biasa masuk syurga dunia, mustahil dia akan masuk syurga di akhirat. Tak boleh masuk syurga akhirat. Gapo dia? Kelazatan beribadat di waktu malam sedap habis royak. Siapa tak boleh masuk syurga, artinya kesedapan, kelazatan, keenakan, enak, sedap syurga dunia. Artinya dia ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, khusyuk, cinta, kasih, sedap habis sedap. Maka kalau orang tak biasa masuk syurga, dia panggil syurga dunia. Siapa tak biasa masuk syurga dunia, dia tidak akan masuk syurga akhirat. Nauzubillah min zalik. Gapo dia syurga dunia? Itu sedap beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu malam. Sebab tu panggil gapo dia? Salah seorang ulama salah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk." Sekiranya segala raja tahu, wa abna'ul muluk, dan segala anak raja ataupun raja tahu, ma nahnu fihi, yakni an-na'im. Kalau raja tahu ataupun anak dia tahu kata kita duk sedap ni, la jaladuna alaihi bisuyuf, pasti dia akan pukul kita dengan pedang. Ya deki kita. Kalau dia sedap dalam istana dia, kita sedap munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sedap pada dalam istana lagi. Kalau raja tahu, dia akan bunuh kita. Kita raja tak bunuh, kita sedap tak sedap belaka. Terutama saya, waktu malam tak sedap. Tengah hari tak sedap. Pas raja mana nak bunuh? Noyak kata lebih sedap pada raja lagi. Itu noyak kata orang yang reti cara nak mendekati Allah Subhanahu wa taala, cara nak berlazat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadat Allah taala. Mudah-mudahan dengan beberapa rangkaian ini insya-Allah, terutama saya sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan kelazatan beribadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang al-muflihin, orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang jemaat, mari kita dengar suatu ucapan yang diucapkan oleh seorang penjaga. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratu. Mudah-mudahan kamu berasa manis. Wal hayatu mariratun. Sedangkan kehidupan memanglah sangat-sangat pahit, khomkhun hidup ni. Tak ada orang hidup senang, tak Allah fajar, tak ada. Ada susah, ada sakit, ada demi dan sebagainya. Falaitaka tahlu wal hayatu marirah. Semoga kamu dapat senyum, dapat manis. Sedangkan dunia ni, kehidupan ni mariratun. Marirah ni panggil pahit. Bagaikan empedu hidup ni. Tapi orang itu dah masih sempat bermanis-manisan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaitaka tarda wal anamu ghadab. Dan kamu dapat redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan takdir belah mana kamu dapat redha, sedangkan manusia lain marah pada Allah taala. Geno aku sakit, geno aku miskin, sedangkan kamu redha dengan Allah taala. Walaital ladzi baini wa bainaka amir. Dan semoga di antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terus berkembang dan maju. Wa baini wa bainal alamin kharabu. Dan hubungan aku dengan hamba, dengan alam kharabu, suatu masa akan hancur berlaku. Tapi hubungan kita dengan Allah Ta'ala amil, sedang berkembang. Berkembang itu. Idza sahha minkal waddu, idza sahhaka minkal waddu fal kullu hain. Kiranya Allah Ta'ala wijaminnya, kata dia cinta kasih kita, fa kullu syai'in hayyin, semua tu perih berlaku. Dah kasih kita dapatkan daripada kasih Allah Ta'ala, kita tahu kata Allah Ta'ala kasih kita, kullu syai' hayyin, mudah laku, perih laku. Wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Sebab segala sesuatu yang ada atas dunia, atas muka bumi ni, ada atas tanah ni, tanah laku. Oleh tu, kalau kita yakin Allah Ta'ala kata Tuhan kasih kita, hak lain perih laku. Sebab atas dunia ni, hak atas tanah ni, tanah laku. Majagdin, yubundin, lapsudin, dia ada. Itu di antara kelimah yang diucapkan oleh seorang penjaga Islam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan faedah dengan ucapan-ucapan tadi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان ولا سيما في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي برما وفي كل جميع المكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.